Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita pada tema 6 iaitu kelestarian alam. Dan kita akan menyambung pembelajaran kita pada unit 18 iaitu tahukah kamu? Dan tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah bangunan berteknologi hijau. Cikgu harap murid-murid semua telah bersedia untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid boleh membaca dan mengenal pasti maksud kosakata. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat buku teks jilid 2 halaman 34. Mari sama-sama kita lihat info bahasa terlebih dahulu. Kosakata umum ialah perkataan yang biasa digunakan oleh anggota masyarakat. Contoh, udara ialah campuran berbagai-bagai jenis gas yang terdapat di atas muka bumi. Kosakata istilah pula ialah perkataan khusus untuk bidang ilmu yang tertentu. Contoh, cermin Luxina ialah cermin yang dapat dilihat melaluinya dalam bidang kejuruteraan. Mari kita baca bersama-sama tajuk bangunan berteknologi hijau. Hanif amat tertarik akan penerangan gurunya tentang teknologi hijau. Di rumah, Hanif telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Kita tengok gambar. Kemudian kita nampak ada perkataan yang berwarna merah. Kita perlu mencari maksud perkataan yang berwarna merah. Jadi, sewaktu baca nanti, kita baca bersama-sama dan untuk perkataan yang berwarna merah, cikgu akan terangkan maksudnya. Cikgu harap murid dapat mendengar dengan teliti dan beri perhatian. Mari kita baca bersama-sama. Nampak anak panah ini adalah cermin Luxina. Yang ni di tepi-tepi ni dia tanam pokok. Cermin Luxina dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Oleh itu, ruang di dalam bangunan ini mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Maksud cahaya. Ini sama erti ya. Maksud yang sama. Cahaya ialah apa? Murid-murid dengar ya. Dan ingat, cahaya ialah pancaran yang datang dari objek yang bersinar. Pancaran yang datang dari objek yang bersinar contohnya seperti cahaya matahari. Kalau malam, cahaya lampu, lilin, pelita ataupun cahaya lampu picit. Kita teruskan baca. Cara ini dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Jadi kalau waktu siang, cahaya matahari yang secukupnya masuk dalam bangunan tu, jadi tidak memerlukan penggunaan lampu elektrik. Mengurangkan. Apa maksud mengurangkan?
menjadi kurang. Menjadi kurang. Okey, kita baca perenggan seterusnya. Tanaman pokok hiasan dapat membekalkan udara yang segar dan menyejukkan persekitaran. Kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Apa maksud penyaman udara? Pendingin hawa ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut aircon. Kita tengok gambar seterusnya. Okey, kita baca. Panel solar yang dipasang pada bahagian bumbung bangunan dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Okey, menjimatkan maksudnya tidak membazir. Okey. Penanaman rumput pada bumbung bangunan adalah untuk mengurangkan kepanasan bangunan. Okey, di bangunannya ada panel solar dan rumput. Dia tanam rumput. Kesannya, penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan. Diminimumkan maksudnya dia menggunakan pada kadar jumlah yang kecil atau yang paling sedikit. Dengan cara ini, pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Maksud gas ialah bukan pepejal dan bukan cecair. Okey. Cikgu harap murid dapat faham dan dengar dengan teliti setiap kosakata yang telah cikgu berikan maksudnya tadi. Seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti jilid 2 halaman 38 dan 39. Okey, kita lihat dulu buku aktiviti jilid 2 halaman 38. Aktiviti 2A, baca petikan. Jadi, murid-murid kena baca petikan terlebih dahulu. Kemudian, padankan maksud dengan kosakata dalam petikan. Okey, tajuk, kenal pasti pencemaran. Okey, jadi sewaktu baca, cikgu akan terangkan maksud perkataan yang agak sukar dan kemudian cikgu nak murid-murid ingat dan tuliskan maksud yang sama yang seperti yang cikgu sebutkan di dalam jadual yang disediakan di bawah petikan. Okey, perkataan dan maksud. Okey, maksud dah diberi. Jadi murid kena pilih perkataan yang sesuai dengan maksud. Jadi untuk aktiviti ni murid kena dengar dengan teliti dan fahamkan setiap perkataan yang cikgu sebutkan dan baca bersama-sama dengan cikgu. Okey, kita mulakan. Kenal pasti pencemaran. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Dia ternampak air longkang berbusa. Dia hairan. Okey, berbusa ni dah diberikan di dalam jadual iaitu maksudnya ialah berbuih. Air longkang itu berbuih. Lepas tu dia hairan. Hairan tu apa? Okey, dia hairan sama maksud dengan pelik. Dia berasa pelik. Okey. Apabila tiba di rumah, dia terus melayari internet. Dia melayari laman sesawang
Jabatan Perairan dan Saliran JPS. Dia membaca perihal punca pencemaran sungai. Perihal ialah sama masuk dengan tentang. Jadi dia membaca tentang punca pencemaran sungai. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Okey. Berpunca. Barulah dia faham bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca, maksudnya sumber-sumber kejadian daripada sisa air sabun yang berlebihan. Okay. Sisa air sabun yang berlebihan. Sisa ni maksudnya apa-apa yang tertinggal. Okey, apa-apa yang tertinggal. Maksudnya berpunca ni tadi cikgu dah sebut sumber-sumber kejadian daripada sisa apa-apa yang tertinggal, iaitu air sabun yang berlebihan. Okey, kita baca perenggan seterusnya. Pada waktu petang pula, dia berbasikal di sekitar kawasan perumahannya. Okey, di sekitar. Berbasikal, biasalah naik basikal kan. Di sekitar maksudnya di sekeliling tempat. Di sekeliling tempat kawasan perumahannya. Dia mendapati bahawa ada sebuah kedai dobi dan pusat cucian kereta yang baru dibuka. Mendapati maksudnya dia menemui lah. Mendapati, dia menemui. Okay. Kiran mengeluh. Dia mengeluh. Mengeluh ni maksudnya berasa duka cita ataupun berasa sedih. Sendirian. Dia sedih kerana aliran yakni gerakkan sesuatu yang cair. Air longkang. Gerakkan sesuatu yang cair, iaitu air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan. Mencemarkan ni maksudnya menyebabkan kejadian kotor. Menjadi kotor. Maksudnya air sungai itu bila tercemar dia akan menjadi kotor, yakni mencemarkan sungai. Jadi sungai itu akan menjadi kotor. Dia mesti melakukan sesuatu agar sungai itu kekal bersih dan jernih. Jadi dia pun nak melakukan sesuatu agar ni macam supaya sungai itu sentiasa kekal, sentiasa bersih dan jernih. Okey, sebentar lagi cikgu nak murid-murid isi perkataan yang cikgu berikan maksud yang sama dengan jadual, seperti jadual yang telah diberikan. Kalau tak ingat, boleh ulang semula video yang cikgu berikan sebentar tadi. Seterusnya kita lihat buku aktiviti halaman 39. Aktiviti 2B. Baca petikan, cari maksud kosakata yang dicetak tebal. Kemudian lengkapkan peta titi. Okey, peta titi diberi di bawah, iaitu SS ialah sama seperti. Jadi cikgu akan baca dan berikan maksud. Murid dengar dengan teliti dan tulis di tempat yang disediakan. Okey, perkataan bawah adalah maksud perkataan tersebut. Okey, mari kita baca bersama-sama. Hujan asid. Kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan perihal hujan
asid. Hujan asid berpunca daripada pencemaran udara. Hujan asid ialah apa? Dia kata pencemaran udara. Maksudnya hujan yang dicemari asid. Hujan yang dicemari asid. Contohnya seperti kilang, asap kereta dan lain-lain lagi. Pencemaran udara berpunca daripada aktiviti manusia. Asap daripada kenderaan mencemarkan udara. Selain itu, kilang-kilang juga mengeluarkan asap yang kotor. Udara yang kotor ini akan turun bersama-sama dengan hujan. Hujan inilah dinamai hujan asid. Okey, hujan asidnya iaitu hujan yang dicemari asid. Hujan asid memberikan banyak kesan buruk. Kesan ni maksud dia tanda atau bekas. Tahap kesihatan manusia akan terganggu. Tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah kesuburan. Okey, maksud kesuburan ialah tumbuh dengan baik. Hidupan akuatik dan bangunan juga akan terjejas. Hidupan akuatik ialah hidupan di dalam air atau di permukaan air. Dan bangunan juga akan terjejas, iaitu binasa ataupun rosak. Terjejas ni sama maksud dengan binasa atau rosak. Beberapa langkah boleh diambil untuk menanganinya. Misalnya, pihak kilang perlu memasang penapis. Penapis ni ialah alat untuk menapis. Penapis ialah alat untuk menapis asap pada serombong kilang. Pelepasan asap kenderaan dapat dikurangkan jika sistem penapis dipasang pada egzos kenderaan. Okey, sekarang murid-murid dikehendaki menulis semula maksud yang telah cikgu nyatakan tadi di tempat yang disediakan. Jika lupa, boleh ulang balik video ini dan cari maksudnya. Okey, cikgu harap murid dapat menyiapkan tugas ini dengan tulisan yang kemas dan cantik. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih. Bye.